Okay, jika kita flashback balik apa yang berlaku pada minggu lepas, kita sudah pun membuat satu latihan yang amat penting. Satu latihan yang amat penting, iaitu yang paling penting lah bagi saya untuk kertas Bahasa Melayu SPM kertas 2 bahagian A, iaitu soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Okay. Bahagian A ada 5 soalan. Okay, bina ayat, tukar ayat, kesalahan, bahasa klasik, bahasa standard dan juga tata bahasa. Dan minggu lepas kita dah buat satu daripada 3 latihan tersebut, kita dah buat satu. Okay, lagi 2 kita akan buat sama-sama nanti. Ada pelajar hari itu dia minta saya jawapan. Tapi saya tak respon, minta maaf. Tapi saya akan buat latihan, lagi 2 latihan next time. Lagi 2 latihan kita akan buat next time. Untuk latihan penyuntingan 2 dan latihan penyuntingan 3. Okey, kesalahan tata bahasa. Okey, untuk minggu ni seperti yang saya cakap, yang saya janjikan pada minggu lepas, minggu ini kita akan mula start afresh. Kita akan mulakan untuk kertas 2 ini pada peringkat awal. Kita akan patah balik semua daripada kertas 1 punya, kertas 2 punya perbincangan. Bermula dengan kertas 2 ini, bahagian A ialah bahagian kefahaman dan kemahiran bahasa. Okey, so ini bahagian kemahiran bahasa, iaitu melibatkan banyak proses tata bahasa. So, dan apa yang awak lihat pada share screen dan presenting yang saya buat sekarang ni ialah soalan pertama. As you can see, seperti yang awak dapat lihat dalam gambar tersebut adalah praktis summative SPM. SPM praktis 1, soalan 1. Okay, ini adalah salah satu dokumen yang saya sendiri ambil daripada buku latihan. Okay, tak silap saya buku latihan Sasbadi ke apa, saya tak ingat. Untuk tingkatan 5 ke 4, saya tak pasti. Saya rasa 5. Okey, para pelajar, dokumen ini telah pun dimuat naik. Okay, telah pun dimuat naik dalam grup WhatsApp. Baru sahaja sebentar tadi, saya agak lewat sikit, saya buat naik. Okay. Sebab saya sebenarnya sedang mencari bahan-bahan yang sampingan yang menarik untuk sesi perbincangan kita. Untuk soalan ini akan 2 tajuk tata bahasa yang bagi saya agak serius. Agak serius sebab saya rasa mungkin tajuk ini jarang disentuh. Saya tak pasti dekat sekolah awak, dalam kelas PDPR awak. Tapi bagi saya berdasarkan pengalaman soalan-soalan SPM tahun lepas, 2 tajuk ini adalah 2 tajuk yang telah soalan yang telah dibentuk semula. Soalan telah dinaik taraf daripada soalan SPM lama kepada SPM baru. Jadi saya perlu membuat sedikit penelitian, sedikit ulang kaji, penyelidikan sikit untuk menunjukkan kefahaman sebenar dan macam mana nak detect kenal pasti. Jadi untuk sentuh bahagian-bahagian tata bahasa seperti kamu nampak ni, ia bukanlah kita terus tengok apa yang dia nak, kita terus cari. Tak, dalam kita dah masuk kat bahagian ni, kita dah sentuh kata hubung, kita terus tengok, kita tapau semua kata hubung terus. Alang-alang kita buat kan. Okey? Tak payahlah. Sebab kadang-kadang kita tengok dekat soalan tu, sebenarnya dia minta kata hubung gabungan. Sedangkan dalam kata hubung kita ada 3 jenis kata hubung. Okey, kita akan tengok nanti. Dan yang kedua adalah tajuk kata kerja. Kata kerja ni satu tajuk sangat besar. Dan kata kerja ni dipersembahkan dalam 2 bentuk. Kita akan lihat nanti apa bentuk sebenarnya. Dipersembahkan dalam bentuk imbuhan. Ada nota dipersembahkan dalam bentuk kata kerja. Kita akan lihat nanti sebenarnya. Okey. Sebenarnya bahan-bahan yang saya bakal kongsi dengan kamu ni sebentar lagi kredit kepada terima kasih. Kita letakkan penghargaan kepada orang-orang yang telah berkongsi bahan-bahan tersebut. Jadi saya ingin berpesan kat sini kepada para pelajar yang rasa inginkan nak bahan-bahan tambahan, nak bahan-bahan lebihan untuk nota, untuk latihan, sila hubungi saya. Saya boleh beritahu nak ambil kat mana, dekat dalam Telegram ke dalam Google ke. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Apa pun yang penting untuk persediaan awak untuk menjawab peperiksaan, itu yang penting. Latihan kurang. Masuk 5 Julai, kita masuk bulan Julai. Dari hari itu kelas sebelum raya, masa masuk bulan Julai,
dari dulu. Wow. Wow. Bagi saya ini adalah satu masa yang kita sedar tak, tanpa disedari secara tak langsung masa begitu pantas berlalu. Saya rasa mungkin saya akan ulang dialog yang sama ni pada bulan 9 atau 10. Dan ketika itu, wow, kamu akan terdetik, tersentak. Dah bulan 10 dah. Ya, betul. Nampak macam mudah sebab kita exam bulan 3 tahun depan kan. Jadi di sini saya ambil kesempatan ini untuk sedikit memberi dorongan ataupun motivasi kepada kejap ya. Maaf lah, tadi anak saya jatuh ni. Saya tengah tengok ada kecederaan tak. Aduh, biasalah budak 6 tahun dengan aktif Dah maaf Okey, kita sambung. Okey. Okey, saya ulang sambung balik sesi tadi. Okey. Jadi saya harap kamu boleh mulakan rentak. Okay, nanti saya akan share dekat admin. Admin akan share dalam grup kamu semua. Ada satu cadangan jadual belajar ketika PKP. Ketika kamu di rumah, ada satu jadual cadangan belajar. Tak tahu siapa yang buat, kredit kepada beliau. Tapi jadual cadangan belajar tu dia melibatkan waktu pagi, sedangkan awak ada PDP ada sekolah. Tapi pada-pada awak adjust lah. Okay. Jadi siapa lepas ni mungkin tak tahu nak starting macam mana nak step by step, nak plan nak belajar, saya rasa dah boleh mula kot sekarang Okay, jangan leka-leka, jangan main-main Okey dah, jom tak buang masa. Para pelajar, jom saya akan pergi kepada soalan perbincangan kita pada hari ini. Okey, ini dia. Okey, saya tahu antara kamu semua, saya rasa semua pada malam ini semua dah jelas. Semua dah jelas apa sebenarnya soalan pertama kita adalah tentang bina ayat. Kan? Nampak tentang bina ayat. Dan kalau kita lihat markah, 8 markah Habib. Ini bukan sikit-sikitnya markah ni, 8 markah. Baru 2 markah. Mungkin Kalau kat sini siapa yang boleh share dengan saya, ada tak cikgu kat sekolah awak ataupun mana-mana awak pergi dengan seminar ke apa benda secara online dapat tips ke, adakah satu ayat membawa 2 markah ataupun 2 markah terlibat disebabkan perkataan yang kamu pilih itu betul, lepas tu 1 markah, ayat kamu betul 1 markah. Adakah ia dianalisis sebegitu rupa? Pada pandangan saya, sebab pada pandangan saya, saya pun tak rujuk benda ni kepada guru-guru penanda kertas lagi saya rasa perkataan yang kamu pilih itu akan dianggap betul 1 markah, dan bagaimana kamu membina ayat menggunakan perkataan tersebut, kalau ayat itu betul 1 markah. Sekejap. Saya nak tengok ada apa-apa status tak dalam ni. Okay, tak ada. Kita ada kawan kita, salah seorang rakan kita berstar Selamat datang Star. Okey, sambung. Okey, ini soalan. Okey jadi kat sini bagi saya ini adalah satu cabaran yang menarik, yang mana dalam satu petikan, dalam satu petikan kamu lihat dia boleh keluarkan 2 soalan tata bahasa. Apa ni? Kata hubung, gabungan, kata kerja, aktif, transitif. Wow. Saya sengaja, saya bukan yang random ambil Saya sengaja, saya buka buku ni, saya nampak praktis 1, saya try tengok. Sekali nampak aktif, transitif, terus saya pilih soalan ni. Saya nak tengok sejauh mana perkataan transitif tu adalah familiar, adakah kamu biasa ke tak dengan benda tu. Kita dah didedahkan dengan perkataan
transitif ni sejak daripada skor rendah kan. Tapi tak ada siapa pun nak ambil pot. Tak ada siapa pun nak ambil kisah kan. Sebab kita tahu selama ni kita belajar, benda tu sekadar info je. Kita tak rasa pun benda tu kita guna dalam karangan ke, tak ada pun kalau keluar soalan exam tanya sebiji apa transitif. Tak ada pun soalan tanya semua bezakan apa, tak ada kan. Sebab benda kita tak nampak apa function benda ni, tapi akhirnya KSSM telah menunjukkan betapa logiknya apa yang kita belajar selama ni akhirnya keluar untuk SKM. Tahniah saya ucapkan untuk silibus baru. Alhamdulillah. Thank you very much. Sebab apa? Tak sia-sia apa yang sama kita belajar ni, cikgu-cikgu sekolah cuba nak menerangkan kepada pelajar, dan benda ni diterangkan dalam buku rujukan, dalam buku latihan tunjukkan, akhirnya dapat aplikasi dalam soalan exam. Berbaloi lah. Kan? Okay. So, kita akan lihat sebenarnya apa benda ni. Okay? Kita akan lihat kategori dia. Kata hubung, kata kerja. Dan kalau kita buka nota dulu ni bukan benda yang kecil. Okay. Tapi first of all, kita akan ulang kaji balik soalan ni tentang apa. Okay, minta maaf First saya nak minta maaf agak gambar agak kabur. Okay. Tadi saya daripada foto saya PDF kan, tak sangka pula gambar dia masih kabur macam ni. Tak apalah. Okay, as long as saya harap kamu boleh baca ya. Nak tanya korang boleh baca tak? Boleh baca lah, jelas tak gambar tu? Masih boleh baca ya? Tanpa tengok dekat share screen dalam handphone kamu ke? Boleh ya? Cikgu. Ya saya? Tak nampak sebenarnya. Dalam dokumen yang kamu dapat daripada grup WhatsApp boleh baca direct tak? Tanpa melihat saya punya share screen. Tu boleh cikgu. Ha? Dekat WhatsApp boleh cikgu. Tak apa cikgu, kami akan tengok yang cikgu. Kat WhatsApp boleh. Jadi saya mohon tengok yang kat share kat grup Kamu tak rujuk dekat presenting pun tak apa, sebab kejap lagi saya akan fokus kat nota. Kita akan banyak buka yang nota. Jadi nanti untuk soalan kamu tengok yang kat WhatsApp Saya mohon maaf atas kesilapan teknikal ni. Okay, jom. Okay, kejap Jom. Okay, jom. Apa-apa pun soalan, yang paling penting kita janganlah beria sangat. Nak soalan yang penting kena faham soalan dulu apa kan. Okay. So kita kata kat sini, dia kata ada satu petikan. Okay, kemudian bina satu ayat sendiri. Okay, daripada perkataan yang dipilih. Okay. Yang penting ayat kita tu menunjukkan bukti bahawa kita faham. Maksud ayat tu dah cara guna dalam ayat. Perkataan tu you know what is the meaning and you know how to use in the sentence. Saya rasa semua orang tahu benda ni, saya tak payah detail lah terang. Okay, yang paling penting kamu tak boleh ubah ikut sesuka hati kamu. Kamu tak boleh tambah imbuhan, kamu tak boleh tukar imbuhan, kamu tak boleh buang imbuhan dia. Kamu tak boleh peribahasa ke sekolah bahasa ke kata bahas ke saya semua tahu benda ni kena saya highlight saya highlight sekali lagi, sebab ada kadang-kadang perkataan yang kamu, terutamanya perkataan yang tak ada imbuhan. Kebanyakan para pelajar kita ni, dia ada satu kecenderungan nak buat ayat, perkataan tu mesti dah biasa ada imbuhan. Jadi bila tak ada imbuhan, dia rasa macam susah nak buat. Okay, itu biasa. Terutamanya kata kerja. So biasa pelajar ni memang dah biasa menggunakan kata kerja dalam bentuk perkataan yang ada imbuhan. Jadi kat sini dah bagi warning awal-awal, arahan dia, kamu tak boleh tambah imbuhan. Ataupun kamu tak reti nak buat imbuhan, kamu nak tukar imbuhan lain. Tak boleh. Okay, jangan pandai-pandai. Okay, so nak tak nak, lagi pun sebenarnya petikan ni banyak perkataan. Kita boleh pilih mana satu. Jadi pilih perkataan yang mudah sikit. Pilih perkataan yang mudah sikit. Okay, jom. Sekarang, okay. Sebelum saya teruskan untuk makluman pelajar. Sekejap Okay, untuk makluman pelajar, apa yang kamu lihat dalam gambar tersebut, latihan tersebut, itu adalah satu soalan petikan yang saya rasa biasa dalam buku-buku latihan. Kalau tengok pun dia punya soalan ni,
Dia kata dipetik dan diubah soal daripada perang wajar dianggap sebagai jenayah utusan Malaysia. Yes, dia ambil dari khabar. Ya. Boleh jadi dia ambil daripada majalah. Tapi saya rasa kebanyakan pelajar tak ambil benda ni. Ambil tahu pun tak. Cuma yang saya kuat jikalau tak pasti berkemungkinan boleh bagi dialog kat sini. Okay. Jadi kamu jangan anggap benda ni satu mentang-mentang dah buat latihan semua biasa jenis. Tiba-tiba keluar exam bentuk lain, jangan terkejut. Sebab zaman KSM ni memang mereka suka menggunakan kepelbagaian bahan, pelbagai bahan rangsangan. Dia boleh keluar kat sini pak poster, suka dia lah. Okay? Mana tahu kan? Jadi jangan panik, jangan terkejut. Okay, sebab dia boleh ambil apa sahaja. Dan bahkan poster atau iklan tu adalah benda yang sebenar. Contohnya poster KKM atau iklan KKM Kementerian Kesihatan Malaysia pasal COVID-19. Faham? Ada ayat apa semua kan? Mana tahu? Tahu beli trial kan? Mana tahu? Okey ataupun pasal vaksin ke jadi mesti okey. Okey. Tapi saya rasa untuk bahan-bahan tersebut mungkin tak confirm lagi sebab dia yang penting fokus kepada banyak ayat dan petikan. Yang sebenarnya nak bantu pelajar cari bahan. Okey. Sekarang saya rasa saya akan bagi kamu semua baca dulu. Cikgu Hafizul. Cikgu Hafizul. Ya. Bahan ni dia blur, kabur. Ada bahan lain ke? Bahan ni tak boleh baca. Pelajar tak boleh baca bahan ni. Guna bahan lain, Okey. Sekejap ya. Okey, kejap. Apa ni Cikgu Azman cadangkan kita guna bahan lain. Macam mana para pelajar? Kita nak tukar bahan lain ke nak teruskan yang ni? Kamu boleh tengok kat WhatsApp ke ataupun nak guna bahan lain? Kita nak belajar soalan lain. Saya ikut cadangan kamu. Macam mana? Boleh tengok kat WhatsApp. Boleh tengok kat WhatsApp. Para pelajar lain. Apa boleh tengok kat WhatsApp? Boleh tengok kat WhatsApp. So memang saya pun akan banyak guna yang ini. Okey, minta maaf Cikgu Azman. Nota soalan tersebut ada dekat WhatsApp diorang apa kata boleh rujuk WhatsApp, dan saya pun akan banyak fokus kat nota-nota yang berkaitan. Okey, sharing presentation saya akan banyak pada bahan-bahan yang lain. Tak apa. Minta maaf ya. Jadi para pelajar, saya rasa kita akan pergi kepada perbincangan. Okey. Tadi kamu ada tengok soalan tadi dia tanya pasal kata hubung gabungan. Jadi bila kita baca teks tu kan, bila kita baca teks tu nak cari kata hubung gabungan ni, selama ni kita belajar kata hubung kan. Dan kita pun tahu sebenarnya kata hubung ni sebenarnya kategori dia macam mana. Saya rasa semua orang tahu. Kata hubung ni macam-macam. Tapi kat sini ada nota yang saya dapat, jenis-jenis kata hubung, maksud kata hubung, jenis kata hubung. Dokumen ni saya akan share lepas kelas. Saya akan share lepas kelas. Kesalahan penggunaan kata hubung. Ini menarik. Ada pelbagai jenis kesalahan. Jangan guna 2 kali. Dan saya rasa nombor 3 ni kesalahan ni adalah satu nota yang saya rasa saya tak dapat tempat lain.
Susah nak dapat. Sama ni nota-nota bahasa banyakkan bagi info apa itu kata hubung sahaja. Tapi dari segi kesalahan penggunaan, tak banyak ada ya. Kalau dalam buku rujukan ke pun mereka hanya tunjuk tips yang sikit-sikit sahaja. Tapi ini kredit tak silap saya siapa yang buat nota ni? Kat sini ada. Ni ada orangnya okey, kredit kepada beliau okey. Okey, nampak ada okey. Sampai ada huruf J maksudnya ada 10 jenis kesalahan. Kepada pelajar saya rasa ini satu bonus untuk kamu. Lepas ni kamu boleh detect. Yang mana hari ni kita belajar, kita kalau pada asal kita nak belajar nak buat ayat kata hubung kan. Kita nak detect apa itu kata-kata hubung dalam petikan. Tapi pada masa sama nota hari ni kamu dapat, kamu boleh gunakan untuk kesalahan tata bahasa dekat soalan nombor 3. Sebab ada kat sini ada kesalahan penggunaan kata hubung. Dan saya pun sebagai seorang cikgu bahasa Melayu, jujur saya pun tak tahu rupanya kesalahan kata hubung ada sampai 10. Tak sangka A, B, C sampai huruf J ada 10 lah. Ada 10 kesalahan penggunaan kata hubung yang mungkin sama ni kita kerap guna kitab asal. Ataupun yang lebih famous orang panggil kesalahan umum. Yang biasa orang guna dalam perkataan, orang buat dalam ayat. Okey. So nanti saya tak nak buang masa lama sangat dekat bahagian ni. Kamu boleh tengok sendiri nanti. Okey sebab masa pun sempit, masa pun singkat. Saya nak buat kata kerja lagi Okey. Yang penting kita pergi pada huruf A. Nombor 2A. Okey. Kata hubung gabungan. Okey. Kita ada 3 jenis A, B, C, kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, kata hubung berpasangan. Okey. Yang agak famous kata hubung dalam kalangan pelajar ialah A dengan B. C ni mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Kita pernah tengok contoh C ni, okay, oleh sebab maka walaupun namun biarpun tetapi meskipun namun baik maupun sama ada semuanya tapi kita tak perasan rupanya itulah kata hubung. Ini adalah kata hubung. Bahkan kita tak tahu pun rupanya dia adalah couple, dia berpasangan. Kita tahu yang sebenarnya kita tak sedar dalam ayat sebenarnya mereka berpasangan. Okey. Apa yang kita abaikan C, kita abaikan C. So B, kata hubung pancangan. Okey, saya nak terangkan kata hubung pancangan ni, okey, tapi kat sini tak ada tunjuk contoh. Okey. Kata hubung pancangan ni sebenarnya lepas perkataan ni dia sebenarnya ada satu lagi ayat lain dia gabung. 2 ayat tunggal yang digabungkan menjadi ayat majmuk. Okey, siapa yang tak tahu pasal ayat tunggal ayat majmuk kita tengok lagi. Saya akan buat soalan, keluarkan soalan yang ada ayat tunggal ayat majmuk. Dan itu adalah paling basic tata bahasa ayat tunggal ayat majmuk, paling basic, paling senang. First topic kalau buka tata bahasa ayat pasal ayat tunggal, kata majmuk, ayat majmuk. Itu adalah benda paling pertama dalam tata bahasa. Okey. So untuk menggabungkan 2 ayat tunggal 2 ayat dia akan gunakan biasanya dia akan gunakan gabungan atau pancangan. Tapi yang bezanya apa? Benda yang digabungkan itu tentang apa? Okay, kalau pancangan biasanya dia ada ayat yang tak ada kaitan. Ayat yang menyambung cerita ayat sebelumnya. Ayat menerangkan, ayat perbandingan. Itu kita akan tengok contoh lain kali. Okay, lagi contoh Tapi yang gabungan ni senang. Saya rasa semua faham. Dan, serta, atau, sambil, lalu, maka. Ini semua orang faham. Paling senang gabungan paling senang. Dan kalau korang tengok dekat waktu soalan ni sebenarnya, level aras kesukaran tinggi. Kesukaran tinggi. Macam kita pernah tengok ujian lisan hari tu, petikan ujian lisan yang kita buat ujian mendengar tu, aras kesukaran rendah. Dalam SPM tak ada tau tulis aras kesukaran tu. Dalam SPM tak ada. Dalam ketahuan model sebenar pun tak ada ketahuan model, tapi ini manakan ini buku latihan, dia letak aras kesukaran. Bagi saya kenapa tinggi, sebab inilah sebab dia kadang-kadang pelajar tak tahu kata mana panjang tu macam mana. Jadi please take note, everyone please take note. Okay, sila ambil tahu pasal benda ni. Dan saya rasa lepas ni untuk level berkemungkinan dia takkan biarkan semudah itu kata hubung macam tu saja. Okay, berkemungkinan dia akan tanya salah satu. Jadi tak nak korang kena biasa jumpa soalan. Okay. Okay. So, dan serta atau sambil maka. Saya kalau tengok soalan tu, kalau korang tengok korang punya WhatsApp tu, memang dekat sini jumpa banyak. Ada banyak kan? Ada beberapa. Okay. Tapi yang pentingnya
bukannya kita nak tengok kita dah jumpa tu, bukan awak jumpa kat mana tu kita cari kesalahan. Oh ni salah, ni betul. Okey, bukan. Kita nak ambil kita dalam ruang bawah tu, kita nak bina ayat. So, kalau korang jumpa dan letak dekat bawah tu dan buat dash ke sama dengan ke, buat apa-apa ayat yang menunjukkan maksud dan. Cukup. Dan bagi saya, ayat ini dianggap sebagai mudah. Dan kot, siapa tak pandai buat ayat dan? Sini ada ke pelayar tak pandai buat ayat dan? Okey. Kamu hanya buat ayat macam skor rendah boleh. Ali dan adik je pergi ke kedai untuk membeli buku. Cukup, settle. Dan nasihat saya untuk membina ayat, yang terbaik untuk membina ayat, sila biasakan buat ayat majmuk. Kalau tak boleh buat ayat majmuk pun, kalau boleh biarlah buat ayat yang ada lokasi ataupun masa. Okey, ayat tu panjang. Okey, maksudnya ada penerangan. Dia ada subjek, ada predikat, dalam predikat dia ada objek dan ada pelengkap. Kita cerita kemudian lah. Kalau saya cakap macam ni pun awak tak nampak kan. Okey. Okey. Contoh okey, saya sedang mengejar masa, tak apa. Dan tu kita biarkan dulu. Okey, serta atau sambil. Okey, kejap. Tak silap saya dalam soalan ini yang saya jumpa ialah dah. Okey, dalam soalan tu saya jumpa dan juga sambil. Ada tak pelajar lain jumpa dalam benda lain? Saya jumpa dan sambil. Saya jumpa dan pada baris ke berapa, jadi saya tak tengok. Dan tadi saya jumpa pada baris yang keempat. Okay, sikap saling menghormati dan hidup bertolak ansur. Okay, baris keempat. Okay, dan juga perkataan sambil pada baris kedua terakhir, di hujung sekali. Okay, ada tak kamu jumpa serta ke atau ke? Ada tak para pelajar? Tak ada, cikgu. Senyap je ni. Tak ada, Suara cikgu. saya tak jelas? Tak ada cikgu. Tak ada ya? So dan sambil saja ya, betul ya? Kalau saya salah ke? Okay. Dan sambil saja ya. Okey. So itu kata hubung gabungan. Okey, untuk buat ayat dan sambil. Okey. Kejap. Alang-alang saya beritahu ni, saya tunjuk sikit lah. Sikit Kat sini ada contoh menggunakan ayat sambil. Okey, saya nampak kat sini ada satu lagi kata hubung gabungan yang menunjukkan banyak. Bukan saja kalau kita bandingkan nota ni, dia senaraikan kata hubung gabungan dan serta atau sambil lalu maka tak banyak, 2, 4, 6 kataan je. Tapi kalau ikut nota yang sebenar ni ada banyak lagi. Kemudian tetapi bahkan serta seraya lagi manakala kecuali. Apa ni? Ini kata hubung gabungan. Okey Okey, apa beza dua ni kat sini ada? Okay, kata hubung gabungan ialah perkataan yang menghubungkan dua atau lebih kata
frasa atau ayat yang setara sifatnya. Okey, tak apa, nanti saya tunjuk ya. Kata hubung pancangan menggabungkan satu ayat kecil tambah satu ayat induk dan membawa maksud yang sempurna. Okey, ini ada contoh Ayat induk, kanak-kanak perlu dididik sejak kecil. Ayat kecil menjadi insan yang cemerlang. Okey, seolah-olah ialah kata hubung pancangan ni adalah pelengkap kepada ayat sebelumnya. Kita nak letak satu lagi huraian, satu lagi sambungan, satu lagi kesan, satu lagi apa-apa saja keterangan berkaitan dengan ayat sebelumnya, maka kita letak kata hubung pancangan. Okey. Senang cerita, kau nampak tak kerana? Kau nampak tak untuk? Nampak tak supaya? Saya rasa 3 perkataan ni sangat popular dalam kalangan pelajar sekolah. Kerana apa bla bla, untuk apa bla bla, supaya apa bla bla. Kan? Okey. Hingga menyebabkan sekiranya bla bla bla. Setelah bla bla. Okey? Okay. Sementara okay, ini semua adalah perkataan-perkataan yang saya rasa untuk level SPM saya harap kamu dah familiar dengan perkataan-perkataan macam ni. Okey. Jadi kalau untuk detect perkataan kata hubung gabungan, dia bukanlah menceritakan tentang pancangan. Kita kata hubung gabungan ialah dua ayat yang berbeza situasi, ataupun situasi yang sama tapi ada sedikit perbezaan lalu digabungkan. Okey, saya bagi contoh yang paling kelakar. Okey, ini korang masa PT3 pernah buat latihan ataupun masa korang form 1. Okey, masa korang form 2 yang mana ada dua ayat tunggal. Okey, dua ayat tunggal. Okey, lepas tu korang kena letak kata hubung tertentu, korang kena gabungkan. Gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah. Kadang ada 2 baris, ada 3 baris. Kan? Jadi kalau biasanya kalau perkataan yang guna dan atau biasanya Ali pergi ke sekolah menaiki basikal. Abu pergi ke sekolah menaiki basikal. Ayat sama. So apa korang jawapan? Ali dan Abu pergi ke sekolah menaiki basikal. Itu adalah situasi yang paling mudah nak faham. Apa itu kata hubung gabungan. Okey. Okey, sekarang saya nak tunjuk kepada korang okey. Lagipun kita tahu dalam petikan dia akan tunjuk benda-benda yang beberapa perkataan yang bukan dia letak satu. Mungkin letak 2, mungkin letak 3. Jadi dekat sini pada pandangan saya kamu boleh detect dan saya rasa pada pandangan saya dia takkan letak perkataan yang menyusahkan kamu. Okey. Okey, sekarang tu saya nampak kat sini ada malahan, okey, sedangkan, tetapi, kemudian, bahkan. Okey, berdasarkan contoh ni, boleh tak para pelajar tengok balik dalam latihan tadi, ada tak jumpa? Okey, kita tengok balik. Okay, saya buka soalan ni. Saya buka nota ni supaya kamu boleh buat perbandingan. Okey, saya jumpa perkataan tak ada, itu bukan. Okey, tak ada. Memang 2 je. Memang saya nampak 2 saja. Okey. Kalau awak jumpa, bagi tahu saya contoh lagi ke, lalu ke, melainkan, kecuali, ada tak? Okey, tak ada Saya rasa memang tak ada. So kat sini memang ada 2 saja, iaitu dan pada baris keempat
dan sambil pada baris kedua terakhir. Okey. Okey, itu ya. Okey, sekarang saya akan skip untuk pasal kata hubung gabungan. Okey, yang penting untuk awal ni, yang penting korang tahu apa itu kata hubung gabungan. Jumpa dalam petikan. Okey, saya skip untuk bina ayat, kamu boleh bina sendiri dan juga sambil. Okey. Dan berdasarkan yang bagi saya tak ada masalah untuk level kamu untuk bina ayat. Okey? Saya skip saja. Jom kita pergi kepada kita pergi kepada satu lagi nota. Okey. Tata bahasa kata kerja. Okey ya. Okey, sekejap. Sekejap saya ada satu lagi dokumen saya nak share dengan kamu kejap . Okey, sementara saya nak bagi kamu bahan tersebut. Okey, okey, kata kerja. Soalan minta kerja aktif transitif. Latihan kata kerja aktif transitif. Okey. Kamu nak lihat bagaimana menentukan kata tersebut? Ya. Ini apa ini? Ada kacau tu. Okey. Yang saya kata bila kamu lihat kata kerja ni, yang mana pelajar biasa kalau jumpa kata kerja ni mesti nak ada imbuhan. Kenapa? Ini ada berapa belas ni? Mak punya banyak berapa ni? 16 lebih kurang berapa saya tak tahu 10, 11, 12 lebih kurang 16. Ini salah buat 16 Okey, 16. Okey. So ada 16 situasi yang mana kata kerja ni kita dah biasa jumpa 15. Nombor 1 ni tak ada imbuhan. Okey, nombor 1 tak ada imbuhan. Okey. Okey, kamu tengok ada 16 situasi kata kerja yang ada imbuhan, 15. Nombor 1 tak berimbuhan. Jadi tidur, makan, baca, kira. Kalau kamu jumpa perkataan kata kerja yang tak ada imbuhan ni, suruh bina ayat, saya rasa akan bermasalah. Ada separuh pelajar akan bermasalah. Sebab apa? Dia bukan tak faham pun maksud perkataan tu. Dia bukan tapi bila nak buat dah terbiasa nak guna imbuhan. Sebab apa? Perkataan-perkataan macam ni kita dah biasa jumpa 15 situasi yang ada imbuhan. Tapi sekali bila kita nak suruh bina ayat tanpa imbuhan, sakit. Okay, tapi itu saya akan ajar next time. Kalau kita jumpa soalan yang bila ada kata kerja tak ada imbuhan, apa skill nak buat? Dia ada 3 skill. Dia ada 3 cara macam mana nak selesaikan kata kerja yang tak ada imbuhan.
terpaksa buat ayat. Macam mana nak selesaikan? Ada 3 cara. Okay, tak boleh tunggu next time. Okay. Sekarang fokus kita lah nak lihat kata kerja. Mak ai ada 15 jenis kata kerja yang ini imbuhan. Okay, sekarang nak tengok ni dalam ni punya banyak ni. Saya rasa berlambak perkataan, banyak perkataan yang ada imbuhan ni kan. Okay. Okay, sekarang ni soalan minta kata kerja aktif, transitif. Mana satu ni kan? Okay. Nak aktif ke nak transitif? Okay. Okay, sekarang ni okay, nota ada. Sebenarnya dia ada satu graf grafik senang sikit. Okay. Sini ada kesalahan. Ini kesalahan. Okay, ini tak transitif. Ini transitif. Okay, saya akan bagi kamu baca kejap. Okay. Ini ada typo lah sebenarnya. Soal yang B ni, apakah imbuhan kata kerja transitif? Bukan tak transitif Ini salah ni. Ini transitif. Ini saya boleh edit tak ni? Tak apalah, biarlah. Okay, yang B ni, apakah imbuhan kata kerja transitif? Okay, so soalan minta apa? Soalan kita minta kata kerja aktif transitif kan? Okay, sekarang ni saya bagi kamu tengok image kat WhatsApp kamu tu. Okay, cari mana-mana perkataan yang ada imbuhan pada nota B ni. Okay, imbuhan menkan, meni, memperkan, memperi, berkan dan men. Okay, semua yang kamu nampak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori ni semua dianggap sebagai kata kerja transitif. Tapi apa benda aktif pasif tu? Saya akan terang kejap lagi. Saya sedang cuba dapatkan dokumen ni. Okay, sekarang kamu gunakan ni, kamu tengok dalam petikan, kamu cuba cari jawapan dan untuk makluman kamu banyak perkataan, memang banyak. Okey okey. Dah. Okey. Sekejap saya akan stop presenting. Ada satu bahan nak tunjuk kat awak. Okey. Okey. Ini adalah pecahan kata kerja. Okey, ini adalah salah satu pecahan kata kerja. Okey, yang penting sebenarnya maksud ni. Kita nak maksud ni. Cuma maksud yang saya dapat ni, okey, maksud yang saya dapat ni agak saya kena terangkan sikit. Ada satu lagi bahan tu,
Saya cuba dapatkan bahan dalam itu. Cuma tak dapat, susah sikit nak dapatkan bahan tersebut. Dia ada maksud yang lebih jelas. Okey. Soalan nak kata kerja aktif, transitif. So di mana kita di sini lah. Kata kerja aktif, transitif. Tapi sebenarnya soalan para pelajar, kata kerja ni dia tak pecahkan aktif pasif. Kata kerja ni sebenarnya dipecahkan transitif, tak transitif. Okey. Saya tak nak sembang panjang lebar lah, senang cerita lah kan. Kalau kita borak kan pasal apa beza transitif dengan tak transitif ni, senang cerita je. Ali sedang menendang. Okey saya bagi contoh senang je. Ali sedang menendang. Kalau kita noktah kat situ, ayat tu orang rasa lengkap atau tak lengkap? Tergantung ke atau tak? Bagi respon. Tergantung. Ali sedang menendang, tergantung kan? Tergantung. Macam pelik kan? Tergantung. Mestilah menendang sesuatu. Okey, tergantung. Dan bila dia menendang sesuatu, syarat dalam hukum ayat syarat dia mesti dia menendang sesuatu frasa nama. Okey, frasa nama ni maksudnya kalau kita belajar masa skor rendah dulu kata nama lah. Frasa ni ayat beberapa kumpulan perkataan. Okey, bila kata frasa nama, korang dah belajar FN, FK, FS, FE yang benda semua tu kan. Bila kata FN je frasa nama tu ada kata nama dalam tu kan. Jadi biasanya lepas kata kerja ni mesti ada objek. Kalau korang belajar subjek predikat, semua orang dah belajar subjek predikat. Kan? Semua dah belajar subjek predikat. Korang kena belajar analisis yang mana subjek, yang mana predikat. Dan bila untuk kategori ayat yang ada kata kerja ni adalah permulaan predikat dia kan. Saya sembang ni kalau nak tunjuk tak lambat sikit. Okey. Biasanya lepas kata kerja mesti ada satu objek yang dibuat. Dan objek tu wajib adalah kata nama. Tendang orang ke, tendang tempat ke, tendang benda ke, tendang haiwan ke, tendang tumbuhan ke. Semua ini adalah kata nama. Dia takkan ada tendang kata sifat. Tendang kata adjektif tak ada. Menendang marah tak ada. Ataupun kata sendi. Okey, menendang atas. Tak ada Dia mesti menendang sesuatu. Okey. Okey, okey, jadi kat sini dia mesti frasa nama atau kata nama. Jadi bila situasi macam ni dia dianggap sebagai kata kerja transitif. Kata kerja transitif. Kata kerja yang memerlukan sesuatu. Okey, selepas perkataan kata kerja ni. Dia perlukan kata nama atau frasa nama selepas dia. Okey, jadi kalau kata kerja transitif menendang, tak boleh dibiarkan macam tu. Mesti ada pasangan dia, mesti ada sesuatu di selepasnya. So, dia dianggap sebagai menendang adalah transitif. Okey. Tak transitif, simple je. Ali sedang tidur. Noktah. Semua orang faham, betul? Okey. Ali berenang. Saya suka bagi contoh pendek-pendek sebab senang nak faham korang Okey. Ali sangat suka berenang. Okey, cukup noktah. Semua orang faham. Okey, yang mana kata kerja tak transitif ni dia tak perlukan apa ni? Dia tak berpelengkap. Dia tak berpelengkap. Basically semua kata kerja tak transitif ni dia tak perlu ada apa belakang dia. Tak macam menendang tadi. Menendang bola, menendang rumput, menendang kucing jangan tendang kucing Okey. Okey. So contoh tak berpelengkap. Tapi kenapa ada situasi berpelengkap? Awak baca kat sini kata kerja perlukan keterangan tambahan, perlu pelengkap cerita. Contohnya, Ali sangat suka berenang pada waktu cuti sekolah. So pada waktu cuti sekolah dianggap sebagai berpelengkap. Dia nak melengkapkan cerita, nak menyempurnakan ayat tersebut supaya maksud yang lebih detail, maksud yang lebih terperinci dapat disampaikan. Ali suka berenang bersama kawan-kawannya. Dan perkataan bersama kawan-kawannya tidak menceritakan macam mana dia berenang. Dia berenang guna apa, dia berenang untuk apa, tak ada kan. Tapi kalau menendang kena ada. Menendang apa? Macam Ali tidur lena. Lena adalah berpelengkap.
Kalau Ali kerana terlalu penat, Ali telah tertidur. So tak berpelengkap. Okay, itu maksud dia. Cukup boleh noktah kan? Okay, cukup berkat. Okay, sekarang ni kita cerita pasal kata kerja tak transitif, tak berpelengkap. Okay, saya rasa hopefully korang boleh faham pasal tak transitif ni. Sebab apa? Tujuan kita daripada perbincangan kita hari ni lah bukan kita nak hanya menyentuh soalan tu, tapi kita nak lihat rupa-rupanya berdasarkan apa yang soalan tanya, kata kerja aktif transitif tu, rupanya bukan itu sahaja yang ada. Ada 4 benda yang boleh ditanya dalam exam. Para pelajar, ada 4 benda yang mungkin boleh ditanya dalam exam. Tapi saya rasa SPM takkan kejam sangat. Saya tak rasa dia akan minta awak kata kerja tak transitif berpelengkap habis korang. Sebab biasanya dia minta perkataan. Okay, jadi perkataan tu korang kena bina ayat lain. Okay, saya rasa yang paling kantoi pun kalau dia keluar pun kata kerja tak transitif. Dia tak akan minta berpelengkap tak berpelengkap. Jadi korang bebas nak pilih mana satu. So basically overall keseluruhan korang nak tak nak korang kena tahu kata kerja tak transitif ni apa benda. Okay? Okay. Kan nota saya ada tadi. Saya akan buka balik PDF tadi tunjuk balik nanti Okay. Sekarang ni kata kerja transitif yang kita nak bincang, nak cari soalan. Aktif pasif. Okay. Okay. Senang cerita, saya rasa majoriti pelajar kat sini pernah dengar kot ayat aktif pasif. Betul? Betul. Kan? Itulah dia dah. Cukup. Habis perbincangan dah. Itulah dia. Apa beza aktif, kata kerja aktif transitif, kata kerja pasif transitif. Kan? Apa beza dia? Beza dia apa? Bentuk ayat tu. Kalau ayat tu aktif, kataan yang digunakan adalah kata kerja transitif. So kita dapatlah lihat perkataan dia apa. Contohnya, Ali sedang menendang bola itu dengan kuat. Ya, Ali sedang menendang bola itu dengan kuat. Itu ayat aktif. Sebab apa? Ayat aktif dia akan menggunakan imbuhan me. Ataupun ayat aktif dia akan menggunakan kata kerja transitif yang korang tengok tadi tu. Memperkan, apa semua tu kan. Tapi kalau pasif, contoh dia, bola itu sedang ditendang oleh Ali dengan kuat. Kalau instead of ayat aktif, sedang menendang. Tapi ayat pasif, sedang ditendang oleh Ali. Nampak So perbezaan ayat aktif pasif ni, itu je perbezaan dia. Tetapi kata kerja transitif dia tetap sama. Okey, dia boleh kata kerja transitif boleh wujud dalam sama ada ayat aktif atau ayat pasif. Tak kisah, mana-mana dia boleh wujud. Yang paling penting, kata kerja transitif syarat dia mesti ada objek. Kalau kita pergi kepada ayat pasif tadi, awak dengar bola itu sedang ditendang oleh Ali. Apa tak? Ditendang tu, okey, apa yang ditendang? Bola itu. Bola itu sedang ditendang. Nampak tak? Yang mana perbuatan kata kerja transitif dia ditendang tu, ada benda yang ditendang. Apa dia? Bola. Okey. Okey okey. Saya tak sempat nak buat ayat, saya nak cepat kerana sekarang dah pukul 10 lah. Cepat. Tak sangka satu soalan macam ni sebabkan ada 2 bentuk perbincangan, saya kena laju sikit. Okey. Lagi satu pasal masuk ke sini, kalau kamu tak faham sangat, it's okay. Tak perlu bother sangat Yang penting kamu nampak carta ni, yang penting saya carta ni. Okey. 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 Cukuplah ni, saya akan stop yang ni. Saya akan tunjuk balik nota yang tadi tu. Okey. 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 Okey, para pelajar. Okey. The best is part C. Okey, saya betul-betul berharap kamu boleh belajar daripada kesalahan penggunaan. Yes. Ini yang we learn from mistake. Ya. Sekarang dia dah cipta, dia dah buat mistake ni so that we will not, kita takkan terulang pada masa akan datang. Kita takkan buat benda yang sama pada lain kali.
So dia cipta kesalahan ni, dibetulkan. Yang mana kesalahan ni biasa dibuat oleh pelajar. Bapa saya sedang menjalankan, kan pelik ayat tu. Okey. Okey, salah betul okey. Okey, yang ini menarik. Dia bagi tips tau. Selepas kata kerja transitif, jangan letak kata sendi atau kata hubung. Okay, ini mungkin ada, saya pernah lihat situasi nombor 2 ni untuk kepada pelajar yang tak mahir bahasa Melayu. Okay, bukan, sorry, saya salah statement. Untuk situasi nombor 2 ni mungkin boleh berlaku dalam kalangan pelajar yang bukan menggunakan BM sebagai bahasa pertama. Okay, tak semestinya pelajar Cina India, mungkin pelajar Sarawak, mungkin pelajar Sabah ke. Okay, mungkin pelajar yang ialah menggunakan bahasa Jawa ke kan, ada yang cakap Jawa Umar, mana tahu kan. Okay, saya tak pastilah kan. Kadang mereka boleh tersalah benda ni. Okay, mereka ada tengok contoh dia. Okay, ni. Oh, tapi yang first ni famous. Dia menceritakan tentang pengalamannya. Wow. Saya rasa yang contoh pertama ni semua orang buat benda yang sama, saya rasa. Okay, rupanya salah. Tak perlu letak bentang, babe. Dapat Betul? Okay, everyone. Saya rasa kalau saya pergi semua ni tak sempat. Okay, saya nak pergi pada tak transitif. Ada tak contoh ni? Ada ni. Kesalahan. Dia ada berapa kesalahan ni? Oh, satu sahaja kesalahan dia. Selepas kata kerja transitif, mesti letak. Okay. Kalau transitif tak boleh letak. Kalau tak transitif, kena letak. Salah, dia bertemu rakannya. Oh, dia bertemu dengan rakannya. Wow. Okay. Jadi saya nampak kat sini, okay. Perbezaan imbuhan tu yang memainkan peranan yang ketara. Sebab bertemu ni belakang ni mana ada. Bercerita pengalamannya. Bercerita tentang pengalamannya. Tadi menceritakan tentang salah. Menceritakan pengalamannya. You see how the difference? So I think today we learn something very important. Kita dah belajar satu-satu benda yang sangat menarik. Dia bercerita tentang pengalamannya, baru betul. Okay. Kalau yang tadi, dia menceritakan tentang pengalaman salah. Ini saya rasa adalah satu kesalahan umum yang saya rasa biasa wujud dalam petikan. Bahkan mungkin kita akan terbuat dalam karangan kita. Kan? Okey. Saya akan kembali balik kepada ni. Okey. Dan kita akan tengok soalan yang mana perkataan-perkataan yang kita boleh jumpa. Saya rasa mana tengah kelas? Okey. Dukun. Sorry nak saya kena cakap. Okay.